باليمين. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر البكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. Bab tentang terlarangnya bersuci dengan tangan kanan. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Qatadah kata beliau, Nabi SAW melarang lelaki menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dalam bab ini terdapat juga hadis daripada Aisyah, Salman, Abu Hurairah dan Sahal bin Hunayf. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Nama Abu Qatadah Al-Ansari ialah Al-Harith bin Rib'i. Itulah bab yang terakhir dalam nota kita ni, yang masih belum sempat kita baca hari itu. Dan perbincangan kita tentang bab sebelum ni masih berbaki, ya? Seperti disebutkan tadi 165, nota 165 tu belum kita bincangkan. Dan itu masih berkait dengan bab sebelum inilah, iaitu bab ke-10, bab maja' fil istitar indal hajah. Kita sudah bincangkan semuanya. Cuma sedikit saja, itu tak sempat nak habiskan. Iaitu Imam Tirmidzi tidak ada isyarat fil bab di bawah bab 10. Seperti mana biasa kan, dia akan berkata wa fil bab an fulan fulan. Macam di sini tadi kita baca tadi, wa fil bab an Aisyah wa Salman. Dia ada di bawah bab 11 tadi. Tapi di bawah bab 10 tidak ada disebut begitu. Kenapa dia tak sebut? Kenapa dia tidak? Itu saja yang tinggal lagi. Itu saja. Jadi sila lihat nota 165 muka surat 132, baris yang ke-5 daripada bawah tu, 5, 6, 7. Tidak sebagaimana biasa selepas mengemukakan hadis di bawah sesuatu bab, Imam Tirmidzi selalunya mengisyaratkan kepada riwayat-riwayat sahabat lain yang ada kaitannya dengan bab yang dikemukakan. Itulah kebiasaannya. Di bawah setiap bab dia akan ada, setelah dia bawakan hadis dengan sanadnya, ada komentar dia. Lepas tu dia sebut wafil bab, dalam bab ini ada juga hadis daripada sahabat ni, sahabat ni, sahabat ni. Itu sebagaimana biasa. Tapi tidak pula di sini, tidak pula di sini. Kenapa begitu? Di bawah bab ini tidak ada pula isyarat fil bab itu. Orang panggil isyarat fil bab. Jadi kena ingatlah, kalau kita nak cari kitab pun, dia ada kitab yang khusus bincangkan tentang fil bab ini. Misalnya Hafiz Ibn Hajar tulis kitab khusus untuk bincangkan ini, Al-Lubab namanya, fi ma qala Tirmidzi wa fil bab. Dan ramai lagi orang lain. Bincangkan pasal ini saja.
Apakah memang tidak ada riwayat dinukilkan daripada sahabat-sahabat lain selain Anas dan Ibnu Umar? Tadi riwayat di bawah bab 10 ada riwayat daripada Anas dan Ibnu Umar. Ni riwayat ini daripada Anas dan Ibnu Umar yang sebelum ni, bab 10 itulah. Apakah tidak ada riwayat daripada sahabat lain? Maka Imam Tirmizi tak dapat kemukakan, walaupun dengan mengisyaratkan kepadanya. Apakah begitu atau ada sebab lain? Sebab walaupun biasanya begitu ya, biasanya dia ada sebut fil bab tu, tapi ada juga tak ada sebut. Ada juga tak ada sebut. Jadi bila tak ada sebut, itu timbul tanda tanya, apa sebab ya Imam Tirmizi ni tak sebut? Itu sebab perlu juga kita menarik perhatian berhubung dengan perkara ni. Atau kalau ada, kenapa ia tidak diisyaratkan oleh Tirmizi? Kalau ada, kenapa dia tak ada sebut fil bab itu, seperti mana dalam bab-bab lain? Sebenarnya jika diteliti kitab-kitab hadis, nescaya akan ditemui 2 orang sahabat lagi yang dinukilkan hadis yang berkaitan dengan bab ini daripada mereka. Ada 2 lagi orang sahabat yang turut meriwayatkan hadis dalam bab ini, iaitu bab makruh beristinja dengan tangan kanan. Bab ni sebelum ni bukan istitar indal hajah. Istitar indal hajah. Ada lagi 2 orang lagi sahabat. Imam Tirmizi tidak menyebutnya, mungkin kerana 3 sebab berikut. Jadi bila kita bertemu akan datang bab-bab yang tak ada isyarat ini, kena ingat. Kena ingat ini. Sebagai peringatan. 1, sengaja tidak mahu menyebutnya. Dia saja. Lantaran beliau tidak beriltizam untuk menyebutnya di bawah setiap bab. Para pelajar boleh mencari sendiri hadis-hadis berkenaan jika mereka berminat. Jadi itu salah satu cara Imam Tirmizi, dia tak sebut. Dia nak suruh kita cuba cari sendirilah. Cuba cari sendiri. Sudah banyak dia sebut di sini, bab ni ada, bab ni ada, bab ni ada. Kadang-kadang dia tak sebut. Apa tujuan? Sengaja. Sengaja tu nak bagi kerja lah sikit pada kita. Dia saja duk cerita, kita buatlah kerja juga. Sebab dia tidak beriltizam, dia tidak kata saya mesti akan sebut di dalam setiap bab itu isyarat fil bab. Dia tidak iltizam, dia tidak berjanji begitu. Jadi boleh jadilah dia tak sebut tu sengaja. Itu satu. Yang kedua, hadis-hadis daripada sahabat-sahabat lain dalam bab ini tidak lebih baik daripada hadis A'mash yang telah dikemukakan oleh beliau. Sebab itu mungkin Imam Tirmizi tak sebut ni sebab tak ada yang lebih baik. Inilah yang paling baik. Itu kemungkinan yang kedua lah. Yang ketiga, terlupa atau terlepas pandang atau terlepas daripada ingatan beliau untuk memasukkan fil bab di sini. Jadi boleh jadilah macam Imam Bukhari juga, guru dia kadang-kadang dia tak buat tajuk dia tu kosong. Orang panggil bab bila terjemah, bab tanpa tajuk. Ulama-ulama hadis, pengkaji hadis bahas tu di situ. Kenapa Imam Bukhari tak buat tajuk? Jadi ada yang kata sengaja dia tak buat. Macam sinilah, sengaja dia tak buat. Dia tak buat tu, dia nak suruh kita buatlah. Dia selalu buat. Kita sudah ikuti dia sebanyak mana dah. Macam mana cara dia buat? Takkan tak boleh kamu buat satu. Dia macam latihan lah di situ. Begitu juga mungkin Imam Tirmizi di sini. Jadi dalam 2-3 kemungkinan tadi, kemungkinan pertama itu paling wajar diterima. Paling wajar diterima.
Bukan kerana Imam Tirmizi tak tahu, bukan juga kerana dia terlupa ataupun tak ingat nak masukkan, bukan. Tapi yang pertama itulah yang paling sesuai untuk diterima. Dua orang lagi sahabat yang dinukilkan juga daripada mereka hadis-hadis fil bab. Hadis-hadis fil bab itu maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Ikutlah bab-bab apa pun, orang panggil hadisul bab atau hadis fil bab. Kalau hadisul bab, maknanya hadis yang dikemukakan dalam bab itu, yang Imam Tirmizi kemukakan, itu hadisul bab. Hadis fil bab maksudnya isyarat kepada hadis-hadis lain yang tidak disebut tetapi boleh termasuk di bawah bab itu, sesuai dimasukkan di bawah bab berkenaan. Jadi kita sebut, kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab hadis, maka ada dua orang lagi sahabat. Bila ada sahabat lain yang turut meriwayatkan hadis tu, maka Imam Tirmizi akan isyaratkan wa fil bab an fulan wa fulan. Tapi di sini dia tak buat. Biasanya dia buat begitulah kalau ada, kalau dia nak sebut. Dua orang lagi sahabat yang dinukilkan juga daripada mereka hadis-hadis fil bab ialah satu Jabir bin Abdullah dan dua Abu Hurairah. Jadi antara kerja orang-orang yang belajar hadis ialah dia kena cuba cari setakat mana yang dia mampu hadis-hadis fil bab. Kalau satu hadis ni sesuai dengan bab mana, dia kena cuba cari hadis-hadis lain yang berkenaan dengan bab tu sebanyak mungkin, daripada sahabat-sahabat yang lain atau daripada sahabat yang sama mungkin, tapi mungkin melalui saluran yang lain ada beza dia, sedikit sebanyak lafaz dia. Itu perlu kepada pelajar hadis ambil berat. Dia tak boleh pandang sepi benda-benda macam tu. Dia tak boleh. Macam dulu kita sudah bincangkan hadis Anas itu, berapa banyak kita bincang sana sini, tengok sana tengok sini, ada beza tu, ada beza lafaz dia. Jadi yang mana kita nak utamakan, kita nak terjihkan, itu perlu sekali diberi perhatian oleh pelajar-pelajar hadis. Berhubung dengan perkara yang sama daripada sahabat-sahabat yang lain juga perlu. Kalau Imam Tirmizi sudah ada sebut, itu Imam Tirmizi nak ajar kita lah cara muhaddisin buat kerja macam mana. Kalau dalam satu bab tu ada, dia bertemu satu hadis, dia akan cari semua, kumpul semua, baru buat keputusan. Itulah baru cara yang betul. Imam Tirmizi tunjuk cara. Itulah kelebihan kitab Imam Tirmizi. Sunan Tirmizi ni kelebihannya apa? Salah satunya dia sebut fil bab. Jadi bila dia sebut itu, dia isyarat memudahkan kita. Kita nak cari di mana? Carinya mudah dalam musnadat. Dalam musnadat atau masanid. Misalnya kalau dia kata hadis ini diriwayatkan dalam bab ini ada juga diriwayatkan daripada Jabir. Kena tengok dalam musnad Jabir. Dalam kitab musnad. Mudahlah. Sekurang-kurang bila dia sebut gitu, dia sudah ada isyarat, kita cari di bawah musnad Jabir. Lepas tu Abu Hurairah katakanlah, hadis ini akan ada di bawah musnad Abu Hurairah. Tempat nak carinya kitab musnad. Macam musnad Ahmad dan lain-lain, itu kitab itu disusun berdasarkan sahabat, berdasarkan sahabat. Jadi tanpa mengambil kira bab apa, berkenaan dengan apa. Bab hadis Jabir diletak situ semua, tak kira lah berkenaan dengan bab apa. Macam ni dia susun mengikut bab. Bab ni begitu. Jadi musnad itu bila dia sebut gini, kita kena cari situ. Mudahlah. Mudah bila dia isyarat ni. Dia tidak nak sebut. Kalau dia nak sebut semua, panjanglah, besarlah jadi kitab tu. Dia isyarat saja.
Jadi kerja kita lah nak cari benda tu. Kalau katakanlah dia tak sebut, pun kita kena cari juga. Kena cari juga. Jadi kita nak cari di mana? Cari di dalam kitab sunan. Itu cara dia. Kitab sunan. Ini sunan dah, tapi dalam sunan ni tak ada. Cari dalam sunan lain. Sunan Daraqutni, Sunan Darimi, banyak lagi sunan yang lain. Cari dalam sunan. Sebab sunan senang. Ini bab apa? Bab apa ni, bersembunyi, bersembunyi ketika membuang air. Istitar indal hajah. Jadi di dalam kitab-kitab sunan begitulah babnya. Dia mungkin akan ada lebih kurang tajuk dia macam tu. Kita cari di situ. Mungkin yang tak ada di dalam kitab Tirmizi ni ada di sana. Lalu kita kumpulkan semua tu, letak setempat. Itu caranya. Sebab itu kena banyak kitab. Kalau kita ada di tempat yang ada perpustakaan yang lengkap, alhamdulillah, mujurlah, nasib baiklah. Tapi kalau tak ada, susahlah. Sebab itulah orang alim dia banyak kitab dia. Sebab mungkin dia balik ke kampung dia atau tempat dia tak ada perpustakaan, jadi dia nak rujuk ke mana? Susahlah. Sebab itu banyak kitab. Jadi kalau macam ni nak tengok dalam kitab mana, kalau macam ni nak tengok dalam kitab mana, begitulah panduannya. Di bawah ini dikemukakan riwayat mereka bersama-sama komentar para muhaddisin tentangnya. Jadi yang tidak disebut oleh Imam Tirmizi tetapi ada kaitan dengan bab ini juga, iaitu hadis Jabir mula-mulanya. Cuba kita tengok di mana ada sebut. At-Tabarani di dalam Mu'jam Awsatnya, Al-Mu'jam Al-Awsat. Dia Mu'jam Tabarani ada 3. Al-Mu'jam Al-Saghir 1 jilid saja. Al-Mu'jam Al-Awsat ada 7 jilid, ada 8 jilid, lebih kurang begitulah. Tak sama cetakan itu. Kalau Al-Mu'jamul Kabir itu di 20 jilid lebih kurang. Lebih kurang. Mu'jam Kabir. Ini Mu'jam Awsat. Awsat mana pertengahan lah. Mu'jam. Jadi Mu'jam itu nama kitab, jenis kitab. Seperti Sunan, seperti Jami', seperti Musnad. Mu'jam adalah jenis kitab hadis. Bukan saja-saja nama kitab itu, tidak. Mu'jam tu bila sebut Mu'jam kita faham. Kitab itu disusun macam mana? Disusun berdasarkan biografi ataupun nama gurunya. Guru tertentu. Gurunya yang bernama kita katalah Uthman katakanlah. Jadi hadis dia di setempat. Bukan berdasarkan sahabat, berdasarkan guru. Itu Mu'jam. Jadi Mu'jam tu ada beberapa jenis pula. Ada juga Mu'jam berdasarkan macam kamus begitu, berdasarkan abjad. Hadis itu mengikut abjad. Seperti di dalam Al-Jami' As-Saghir oleh Suyuti, itu Jami' Al-Jami' As-Saghir, itu pun jenis itu juga. Meriwayatkan kata beliau, haddatsana Muhammad bin Hisham Al-Mustamli qala haddatsana Husain bin Ubaidillah Al-Ajli qala haddatsana Sharik an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Jadi kalau kita tengok hadis itu lebih kurang sama juga dengan hadis ini, dengan hadis idza arada al-hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Sama, lebih kurang sama lafaz dia tu. Ataupun dengan setengah-setengah tu betul-betul sama. Tapi sama pun dari segi darjat dia tidak sama. Dari segi darjat tidak sama. Maksudnya Nabi SAW apabila hendak membuang air tidak mengangkat kainnya sebelum hampir dengan bumi. Sebelum hampir maksudnya punggung dia tu dengan bumi. Dengan bumi itu maksudnya tempat membuang air. Bila sampai dekat tu baru dia angkat. Itu cara
Nabi SAW. Bukan masuk dia lagi tu sudah angkat dah. Bukan begitu. Ini termasuk dalam adab. Itu berkenaan dengan itu kita sudah bincang dah sebelum pada ni, dengan agak panjang sebelum ni. Selepas mengemukakan hadis ini, At-Tabarani sendiri membuat komentar begini. Jadi dia setelah sebut ni, dia setelah kemukakan hadis tadi, dia bagi komentar. La yurwa hadzal hadis an Jabir illa bihadzal isnad. Tafarrada bihi Al-Husain bin Ubaidillah Al-Ijli. Maksudnya hadis ini diriwayatkan daripada Jabir hanya dengan isnad ini. Jadi kalau daripada Jabir ini saja sanad dia. Dia tu muhaddis besar. Jadi bila dia kata gitu, kita kena bagi perhatian lah. Kita kata ya kau gitu. Jangan kata ya begitulah. Dan dia kata tu, dengar dulu, tengok dulu. Jadi tak ada. Al-Husain bin Ubaidillah Al-Ijli bersendirian, tafarrud, dalam meriwayatkannya. Jadi dia seorang saja. Pergi mana-mana pun kalau daripada Jabir, dia. Ini saja sanadnya yang ada. Kalau ada orang kata ada lagi yang lain, itu bercanggah dengan pendapat dia lah. Bercanggah dengan pendapat dia. Setakat dia tahu, ini saja. Dan ini saja perawi yang bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Jabir. Kemudian bila dia kata, dia sebut tafarrada bihil Husain bin Ubaidillah Al-Ijli, Husain bin Ubaidillah Al-Ijli bersendirian. Dia ada, dia isyarat tu. Dia tu kurang kuat lah. Lepas tu bersendirian pula. Orang kata seorang diri pula. Seorang diri pula. Jadi bila kita berjumpa di dalam kitab-kitab hadis, dia kata, dia sebut hadis ini hanya diriwayatkan melalui satu saluran ini saja. Lepas tu orang ini dia bersendirian. Dia isyarat dah tu. Dia isyarat. Mana dia nak suruh kita tengok kitab rijal lah tu. Orang yang dia sebut tu adalah kurang kuat. Biasanya begitu. Tengoklah. Kita kena cari kitab lain pula. Kitab rijal pula. Di situ. Macam di sini. Cuba kita tengok. Kalau Tabarani setakat tu saja dia kata. Tapi bila kita pergi kepada kitab rijal, kenapa dia isyarat gitu? Dia kata Husain bin Ubaidillah Al-Ijli bertafarrud, bersendirian. Dalam riwayatkannya apa? Dia nak cerita apa? Dia isyarat. Cuba kita tengok. Al-Uqaili di dalam Ad-Du'afa'nya mengemukakan hadis ini di bawah biografi Al-Husain bin Ubaidillah Al-Ijli itu juga. Jadi daripada Husain tu, dalam kitab Ad-Du'afa Uqaili. Ini kitab rijal untuk rijal dhaif sahaja. Du'afa. Ada 4 jilid kitab itu. Kemudian kitab Du'afa ni banyak pula kitab rijal. Bukan seorang tu yang mengarang. Ibnu Adinya lain pula, Al-Kamil. Orang ni lain pula, orang ni banyak lah. Tentang perawi dhaif sahaja. Jadi kita nak tahu tentang Husain bin Ubaidillah. Tengok, ada biografi dia. Dia pun sebut seperti Tabarani kata lah. Betul lah Tabarani kata. Tapi kita kena ingat, kitab tu kitab du'afa. Maknanya orang-orang yang ada dalam tu kira-kiranya dhaif lah di sisi pengarang dia. Jadi hadis tadi bila kita tahu begini, dhaif lah. Hadis dhaif lah. Hadis Anas itu pun dhaif dah, yang kita sudah bincang dah. Tapi yang ni lebih lagi dhaif. Sebab tu setengah-setengah ulama mengatakan Imam Tirmizi tak sebut tu sebab dia kira tak ada yang lebih baik daripada yang dia kemukakan. Yang dia kemukakan tu pun ada juga masalahnya. Yang lain-lain tidak lebih baik. Bila kita periksa tengok, memang betul. Jadi dia tidak kemukakan filbab itu untuk mengisyaratkan yang dia kemukakan dah tu
Tak ada yang lain lebih baik daripada itu. Contohnya ini misalnya dhaif juga. Bahkan dhaif itu pada beberapa tempat kerana beberapa perkara, bukan kerana satu perkara saja. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, Uqaili berkata, la yutaba'u ala hadzal hadis, la yutaba'u ala hadzal hadis, tiada mutabi'nya. Kalau kita terjemah mafhumnya begitulah, tiada mutabi'nya dalam meriwayatkan hadis ini. Jadi makna tak ada orang lain yang turut meriwayatkan hadis ini daripada Jabir seperti dia tu. Maknanya betul lah Imam Tabarani kata tu, Husain ni bersendirian, betul lah, sebab tak ada orang lain yang sama generasi dengannya turut meriwayatkan hadis ini yang boleh kita sebut sebagai mutabi'. Mutabi' itu kita sudah tahu dah, kalau yang belajar hadis tahulah. Saya pun sudah sebut banyak kali dah, mungkin takut tak ingat saja sebut pula. Iaitu mutaba'ah, perawi lain meriwayatkan hadis yang sama daripada sahabat. Misalnya selain daripada Husain ada orang lain? Tak ada. Itu maksudnya tak ada mutabi' dalam meriwayatkan hadis ini. Daripada Jabir juga, daripada Jabir juga tak ada. Kalau daripada orang lain tu ada, itu bukan mutabi' namanya. Mutabi' ni daripada sahabat yang sama. Kalau yang lain tu, yang kita duduk baca tu, hadis Anas tu, ya dah tu, filbab dah tu, berhubung dengan perkara ni lah. Tapi kalau daripada Jabir, tak ada mutabi', dia bersendirian. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Tabarani itu. Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaidnya menulis, kata orang, Al-Husain bin Ubaidillah selalu mereka hadis. Lagi tu dia kata. Ni Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Majma'uz Zawaid, nama kitab tu. Jadi Zawaid itu, Zawaid, kitab di Zawaid ni dia letak setempat. Dia kata orang, dia ni mereka hadis. Jadi kalau mereka hadis, kedudukan hadis ini tentu sekali tidak lebih baik daripada hadis Anas yang telah Imam Tirmizi kemukakan itu. Bila ada perawi pereka hadis, hadis itu boleh jadi maudhu'. Boleh jadi maudhu'. Ulama hukum hadis itu sesuatu hadis sebagai maudhu' kerana ada perawi yang mereka hadis lah dalam sanad dia. Tapi hadis ini sama dengan hadis yang kita baca tu, sanad dia tu, dalam sanad dia. Kalau semata-mata ini saja yang ada, tak ada yang lain, susah juga tu, tak boleh pakai maudhu'. Tapi oleh kerana ada melalui saluran yang lain daripada sahabat yang lain, kedudukannya lebih baik daripada yang ini, bukan maudhu' tetapi hanya dhaif, dan ini dalam bab adab boleh dipakai. Itu Imam Tirmizi nak cerita. Ini dalam bab adab, dalam bab targhib ke, tarhib ke, fadail ke, boleh lagi. Sama juga dengan ini. Walaupun kurang, tidak mesti sahih, tak sahih pun tak apa. Sebab ini termasuk dalam adab. Kata Ad-Daraqutni, sunannya, sepatutnya di dalam sunannya lah, jatuh situ ya. Kata Ad-Daraqutni di dalam sunannya, Al-Husain bin Ubaidillah Al-Ijli mereka hadis atas nama perawi thiqat. Mana teruk jugalah, bukan seorang yang kata. Dia reka hadis, kemudian dia buat, nak suruh jadi hadis tu dikatakan kuat, dia guna nama perawi-perawi yang kuat. Ini bahaya tu. Mana perawi ni bahaya sangat. Kena berhati-hatilah, tak boleh main-main. Sebab dia jenis tu. Jenis tu. Tak boleh nak harap sangat. Sebabnya dia boleh guna nama orang yang baik untuk meriwayatkan sesuatu hadis yang lemah. Kata Az-Zahabi, pendusta besar. Dia ni. Jadi kalau kita tengok kitab Rijal, tengok tu, boleh tahulah. Sebab itulah Imam Tirmizi tak kemukakan. Mengikut setengah-setengah ulama, dia kata sebab itu Imam Tirmizi tak masuk. Tapi kita tidak menganggap begitu. Saja Imam Tirmizi nak bagi kerja kepada kita.
Bagi kerja bila kita tengok ni lah, jadi macam ni. Pendusta besar. Bila pendusta besar, hadis tu maudhu' lah, sanad tu. Dan kalau tak ada lah sanad lain, itu saja, hadis tu akan dikira hadis maudhu'. Tapi hadis ni tidak maudhu', tidak maudhu'. Sebab lafaz dia sama dengan yang Imam Tirmizi kemukakan, itu tak sampai kepada kat maudhu'. Yang ni, yang ni. Selain Al-Husain bin Ubaidillah Al-Ijli, ada dua orang lagi perawi bermasalah dalam isnad hadis ini. Jadi bukan dia seorang saja. Kalau dia sahaja tu pun dah berat dah untuk diterima. Ada pula dua orang lagi. Dua orang lagi. Mereka ialah Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dan Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kedua-duanya adalah perawi dhaif. Tetapi perawi dhaif saja, bukan perawi pendusta besar ke apa tu, tak sampai ke tahap tu. Jadi yang paling teruknya ialah Husain bin Ubaidillah Al-Ijli. Sebab itulah Imam Tabarani bila dia buat komentar, dia sebut itu saja. Itu kena beringat. Bila seorang ulama dalam komentar dia kata tafarrada bihi Al-Husain bin Ubaidillah Al-Ijli, dia sebut itu, dia tak sebut yang lain. Maknanya bagi dia yang tu masalah. Kalau itu saja pun cukup dah untuk kita anggap sebagai sanad bermasalah. Dan biasanya dia sebut itulah yang setakat yang dia tahu yang paling teruk. Yang ringan sikit dia tak sebut. Bukan bermakna yang lain-lain tu semua okey, tidak. Itu cara ulama hadis bila dia sebut tu, kita kena pandai-pandai menangkap lah. Pandai-pandai menangkap maksud dia tu. Syarik bin Abdullah, ini perawi yang lemah juga. Syarik bin Abdullah ni perawi Bukhari juga. Dalam Bukhari pun ada. Tapi yang ada tu Imam Bukhari riwayatkan secara mutaba'at saja, bukan dalam riwayat usul Bukhari. Syarik Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Aqil bin Abi Talib, adik-beradik kepada Sayyidina Ali. Aqil adik-beradik kepada Sayyidina Ali, iaitu Aqil. Jadi ini cucu dia lah, kira-kira cucu dia. Jadi tak kira cucu sahabat kau, cucu imam besar kau, cucu apa, tak kira. Dalam hadis dia kira yang sebenar. Imam Abu Daud disanjung, dipuji oleh orang, tapi anak dia Abdullah dikutuk orang. Sebab dia banyak bawa hadis-hadis palsu dan tulis kitabul masahif, menggegarkan orang. Itu Abu Daud. Dan berapa ramai lagi yang lain-lain. Anak cucu Sayyidina Umar pun ada juga yang lemah. Ini anak cucu Aqil, ada yang lemah. Tak kira sahabat, tak kira siapa. Yang kira anak cucu Nabi kau, ini cucu sahabat, anak cucu Nabi pun kalau dia lemah-lemah, tak kira. Itu cara penilaian ulama hadis. Walaupun orang tu imam dalam satu bidang tertentu, tapi dalam bidang ni dia lemah, akan dikatakan lemah. Misalnya Asim, Asim tu imam dalam qiraat, hafaz, ambil qiraat dia dan sebarkan betapa meluas, tapi Asim itu menurut ulama hadis dhaif, padahal dia imam. Begitulah. Riwayat Abu Hurairah pula dikemukakan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamilnya. Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Ini Ibnu Adi, kitab rijal juga. Di bawah ini diperturunkan riwayat Abu Hurairah berkenaan berserta terjemahannya.
Jadi riwayat daripada Abi Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-khala' iltafata yaminan wa shimala wa lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Abu Hurairah meriwayatkan katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ke tanah lapang, yakni untuk membuang air, akan berpaling ke kanan dan ke kiri, yakni terlebih dahulu. Beliau tidak mengangkat kainnya sebelum hampir dengan bumi. Jadi ya, bahagian akhir itu sama, bahagian awal dia tu beza sedikit. Jadi tujuannya apa? Paling kiri kanan nak tengok lah orang ada ke tak ada. Jadi susah masa tu, walaupun seorang Nabi pun dia terikat dengan zaman dia. Tidak kata dah Nabi dah kesayangan Tuhan, kekasih Allah SWT, dia dapat segala-galanya, kelebihan dunia. Tidak. Itu bukan ukuran seseorang itu lebih di sisi Allah, lebih mewah dari segi dunia, bukan ukuran. Misalnya Nabi SAW jauh lah kalau nak banding dengan kita. Nak banding dengan kita dalam tandas kita tu bukan mainnya, hebatnya kan. Ini kena paling kiri kanan dulu tengok ada orang ke tidak. Lepas tu nak angkat tu pun setelah dekat dengan bumi, tempat buang air tu baru angkat. Jadi kalau kita baca dalam sanad dia tadi, Abdul Aziz bin Al-Husain, ada seorang perawi, Abdul Aziz bin Al-Husain bin At-Tarjuman, adalah seorang perawi yang disepakati para ulama hadis tentang kedhaifannya. Sepakat, ittifaq ulama, ni perawi dhaif. Jadi ada dalam sanad ni. Ada dalam sanad ni. Antara tokoh hadis yang telah menghukumnya dhaif ialah Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim, Ibnu Ma'in, Ibnu al-Madini, Abu Hatim dan lain-lain. Abdul Karim bin Abil Mukhariq ada juga. Abdul Karim, dia ambil daripada Abdul Karim bin Abil Mukhariq, juga perawi dhaif. Perbincangan tentang Abdul Karim bin Abil Mukhariq dan tokoh-tokoh muhaddithin yang mendhaifkannya telah pun berlalu pada nota-nota 129 dan 132. Kita sudah bertemu dah dengan perawi ini sebelum ni. Tengok sana siapa yang kata dia dhaif. Tetapi Imam Malik ambil hadis dia. Kenapa Imam Malik ambil? Itu perbincangan yang sudah panjang di sana. Tengoklah di sana. Kita ada rakaman. Kalau tak puas hati, tengok nota, kita ada perbincangan dah, sudah lepas dah. Jadi senang, boleh tengok. Boleh tengok rakaman itu. Jadi habislah perbincangan tentang bab ke-10. Kemudian yang kita baca tadi bab ke-11. Bab ke-11 ialah bab tentang ma ja'a fi karahiyatil istinja bil yamin. Bab larangan beristinja atau terlarangnya bersuci. Istinja tu bersuci dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Itu bab yang ke-11. Saya sudah berapa kali cerita, tetapi kalau saya nak tanya pun ambil masa kan. Kalau dalam kelas Darul Kausar saya tanya seorang-seorang. Saya tanya, nak tahu ingat ke tidak? Mungkin tak ingat. Kalau banyak kali tanya-tanya, dia ingat lama-lama kan. Iaitu bab maja fi karahiyati. Karahati. Apa maksud? Jika di dalam kitab-kitab hadis mutaqaddimin perkataan ini diguna, karahah, karahiyah, apa maksudnya? Itu patut tanya tu kalau nak kira. Tapi ialah kita masa kan terhad, tak perlulah tanya. Sepatutnya kena tanya tu. Kalau belajar cara betul-betul,
Nak bagi mahir, kena tanya. Tapi benda tu kita boleh usaha sendiri sebenarnya. Boleh usaha sendiri. Tengok dalam rakaman, perhatilah. Tempat yang kita bincang tu, yang kita sebut tu, memang kena perhatilah. Jadi karahiyati dalam kitab-kitab hadis mutaqaddimin, dia boleh memberi beberapa makna. Memberi makna haram pun boleh, memberi makna makruh tahrimi pun boleh, memberi makna makruh tanzihi pun boleh. Tapi kalau dalam kitab mutaakhirin, ni mutaqaddimin, kitab Tirmizi ni mutaqaddimin, dia memang ada perbezaan istilah antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Itu kita kena sedar. Ini kita baca ni kitab mutaqaddimin ke mutaakhirin, kena sedar. Kalau mutaqaddimin, guna perkataan ni, kita kena ingat. Dia boleh pergi macam-macam. Sebab itu dalam Tirmizi ni ada ketika dia sebut karahah, tapi benda yang dia sebut karahah tu boleh dikatakan ijma' haram. Ijma' ulama, tapi dia sebut karahah juga. Kita kata, kenapa Imam Tirmizi sebut karahah? Ini boleh mengelirukan orang anggap ini makruh saja. Kita kena ingat, ini kitab mutaqaddimin. Bila mutaqaddimin, kena tengoklah. Jadi kita tak boleh terus buat keputusan bila tengok itu saja. Tengok dulu. Tengok dulu. Tapi kalau dalam kitab mutaakhirin, bila sebut karahiyah ni makna makruh. Tentu dah. Dia tak keliru. Gitu. Karahatil istinja bil yamin. Jadi saya selalu terjemah, kalau karahan ni larangan atau terlarangnya dan sebagainya, boleh semua tu. Boleh semua. Sebab apa? Sebab kalau larangan memang ada larangan lah. Cuma larangan tu sebagai makruh tanzihi ke makruh tahrimi ke, mungkin haram larangan. Tapi sama sekali jangan terjemah bab tentang makruh beristinja. Jangan. Sebab apa? Kalau jumpa karahah, setiap tempat karahah tu kita terjemah makruh, silap. Tapi di sini boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Cuma bukan semua tempat boleh kita pakai makruh. Sebab setengah-setengah tempat memang haram. Tak ada siapa pun kata. Dia sendiri pun kata haram juga. Jadi itu kita perlu faham istilah. Istinja dengan tangan kanan. Baiklah, kita tengok perawi dia. Kita berkenalan dengan perawi-perawi dia yang belum bertemu lagi. Di sini terlebih dahulu, apa dari segi kesinambungan bab ini dengan bab sebelumnya. Mungkin ada munasabahnya, ada kaitannya, kesesuaiannya. Dari segi kesesuaian, kesinambungan di antara bab ini dengan bab 10 sebelumnya. Kalau bab sebelum ini menyatakan adab ketika hendak duduk membuang air, maka bab ini pula menyatakan adab beristinja setelah selesai membuang air. Adab juga ketika buang air itu sebelum, ini selepas. Jadi ada kaitan rapat tu. Bukan kita kata tak ada kena-mengena langsung, tak sesuai. Tidak, orang-orang zaman dulu dia buat kitab tu satu bab ke satu bab, dia fikir tu sesuai ke tidak, ada kaitan ke tidak. Sebab dia belajar dengan Quran sebenarnya. Dia belajar dengan Quran. Allah SWT susun Quran itu, ayat ni kemudian ayat ni, walaupun nampak tak ada kaitan, sebenarnya ada kaitan. Kalau dipikir ada kaitan, kalau diperhatikan memang ada kaitan. Begitu juga dia belajar dengan Quran itulah. Jadi kalau dalam Quran jaga benda-benda begini, memang sesuai pun, memang menarik. Kalau kita nampak teratur sampai hujung dia, sampai sudah nampak ada kaitan, saling berkait. Bukan kata putus, tak sesuai. Tidak begitu. Itu cara orang zaman dulu buat kitab. Orang zaman sekarang ni buat kitab, dia tak fikir itu, dia kira mudah lah. Dia kira nak mudah. Memang ada kelebihannya, ada kelebihannya. Memang ada kelebihannya. Sebab terlalu jaga begitu sangat kan. Dia tak kitab lama ni kadang-kadang
kitab benda lain, dia habis masa dalam benda lain duduk bincang, sehingga orang terlupa kepada maksud sebenar kitab tu. Itu tak suka jugalah, tak seronok juga macam tu kan. Jadi kita misalnya dia terlalu itu sangat tu Quran, tapi tidak pergi kepada Quran tu sebagai petunjuk, duduk bahas nahwu. Habis masa dalam nahwu, macam kitab nahwu Quran. Kalau macam tu, sebab itu dia jadi berubah. Orang tengok, oh ni jauh dah begini, jauh begini. Lalu buat cara lain pula, begitulah pengalaman manusia. Muhammad bin Abi Umar Al-Makki. Siapa dia ni? Beliau ialah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, perawi saduq. Bila kata saduq, itu istilah hadis. Dia ini lafaz ta'dil, orang panggil lafaz ta'dil. Kita lafaz yang menyatakan kelebihan seseorang, bukan nak mengurangkan dia, tidak melebihkan dia. Tapi lebih tu bukanlah lebih tinggi sangat. Macam beginilah kalau orang periksa pengalaman peperiksaan, kalau kita kata Arab lah, kalau Arab kita guna istilah Arab, iaitu stan misalnya, dia guna istilah Arab. Kalau ni lulus juga makbul, ni lulus juga jayyid, atas atas lagi jayyid jiddan misalnya, atas lagi mumtaz. Jadi kalau kata makbul itu tak lulus, lulus, tapi lulus pun rendah. Dia bukan lulus tinggi. Sama juga saduq, dia lafaz ta'dil, tapi ta'dil yang rendah. Bukan kalau sebut saduq ni, tapi kalau kita tengok dari segi bahasa, tak boleh pakai bahasa sini. Ini masalah istilah ni. Kalau bahasa itu sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maknanya sangat benar. Apakah dia maksud sangat benar sini? Tak, bukan maksud itu. Ini sudah jadi istilah. Kalau sangat benar tu lebih sangat lah. Sadiq benar, saduq sangat benar. Macam siddiq, sangat benar. Jadi lebih lah. Jadi apakah sini makna lebih? Tidak. Lafaz ta'dil, tapi ta'dil yang rendah. Kita nak tahu ta'dil rendah tidak rendah macam mana? Tengok. Macam kalau periksa tadi makbul, dia lulus. Tapi tidak tinggi, bukan cemerlang tu. Ada mengarang musnad. Beliau lama bersama Sufyan bin Uyainah. Ibnu Hibban memasukkan Muhammad bin Yahya dalam senarai perawi thiqah. Kata Abu Hatim, padanya ada kelalaian, fihi ghaflah. Kita nak tahu ini lafaz ta'dil yang rendah, dia boleh ada pula di samping sebut lebih, dia tak ada sebut kurang dia boleh. Kalau orang lebih sungguh, dia tak sebut dah kurang, tak perlu sebut dah. Memanglah manusia ni ada kurang, tak ada yang sebenar semuanya, tapi dalam bab dia, dalam bidang dia tu, orang Kelantan kata tak boleh nak tek. Bab lain mungkin ada lah, bab lain, bab tu itu pun bukan makna dia sempurna. Tidak, yang kata hafiz, yang kata itu gini pun bukan makna dia tak terlupa langsung. Dia boleh terlupa, tetapi berdasarkan pengalaman, kajian ni, tahap ni, dia letak begitu. Dia sebut hafiz. Orang hafal Quran tu sebut hafiz, walaupun kadang-kadang dia ada juga tersalah, ada juga baca macam lain, tapi dia tetap hafiz. Sebab memang dia tumpu menghafal Quran tu apa tahu. Memang disahkan oleh guru dia. Nak terlupa tu dia ada juga, sebab manusia. Begitu juga dengan perawi-perawi ini. Jadi di sini jangan dipakai lafaz zahir dia, saduq dengan makna sangat benar, bukan begitu. Cuba tengok, Abu Hatim kata ada ghaflah, ada kelalaian, leka. Leka ni misalnya macam mana? Kalau orang tengah mengajar, orang lain bagi perhatian tu, mata liar semuanya, dia tak mana khayal.
Jadi kalau tanya dia pun tak boleh nak cerita apa orang kata cerita tadi. Itu ghaflah. Tidak dalam keadaan sedar, betul-betul jaga. Dia ada buah tu, orang kata, buah tu, penyakit tu. Itu ghaflah. Jadi ghaflah ni orang kata benda lain, dia kata benda lain. Dia ada macam ni sifat dia. Kurang lah tu. Jadi di samping saduk boleh ada benda ni. Ini menunjukkan saduk itu adalah lafaz ta'dil yang rendah. Demikian tersebut di dalam Taqribut Tahdzib. Beliau meriwayatkan hadis daripada Fudail bin Iyad, Abu Muawiyah, Waqi' dan ramai lagi tokoh yang lain. Antara tokoh hadis yang telah meriwayatkan hadis daripada beliau ialah Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Riwayat beliau di dalam semua kitab, ada di dalam semua kitab sahih selain Sunan Abi Dawud. Bagaimanapun Bukhari hanya mengambil satu saja hadis daripada beliau untuk dimasukkan ke dalam sahihnya. Imam Bukhari ambil juga dia satu saja. Dalam sebesar-besar kitab Bukhari itu satu saja. Dia ambil itu pun secara ta'liq. Di mana Imam Bukhari letak? Dalam riwayat ta'liqatnya. Dalam riwayat ta'liq dalam Bukhari ni banyak yang dhaif pun ada. Yang dhaif pun ada. Ataupun yang tak kuat menepati syarat dia pun boleh ada di situ. Di situlah tempat dia nak letak yang kurang sikit, hadis-hadis yang kurang sikit. Iaitu dalam ta'liqat dia. Ta'liqat ini biasanya di dalam tajuk bab. Bila dia buat satu tajuk bab, dia bawa hadis dia. Hadis itu biasanya tak lengkap sanad. Memang sengaja dia buat begitu, nak mengisyaratkan kepada yang ni tidak menepati syarat dia. Jadi ini pun yang diriwayatkan oleh perawi ini tidak menepati syarat dia, sebab tu dia letak di situ. Bukan dikemukakan sebagai riwayat usulnya. Baiklah. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami daripada Ma'mar, daripada Yahya bin Abi Kathir. Itu perawi-perawi itu boleh kita nak bincang pun, tapi tak habislah malam ni kalau macam tu. Duduk cadar nak habiskan malam ni. Tak apa, kita langkau ya. Kita pergi kepada hadis bahawa Nabi SAW melarang lelaki menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ada nota, kita ada nota di situ. Ada beberapa persoalan timbul berhubung dengan hadis ke-13 yang dikemukakan oleh Tirmizi ini. Ini hadis yang ke-13. Kita baru 13 hadis ya. Satu, tajuk bab yang dibuat oleh seseorang pengarang menepati dakwaannya. Hadis yang dikemukakan di bawahnya pula menepati dalil. Dalil dan dakwaan di sini nampaknya tidak bersesuaian. Dia ada beberapa perkara. Tajuk itu menepati dakwaan pengarang, sama dengan apa yang didakwa oleh pengarang. Itu pada tajuk. Hadis yang dikemukakan di bawahnya itu dalil bagi dakwaannya. Dia dakwa begini-gini, makruh misalnya. Mana dalil? Ini dalil. Dalil itu hadis di bawahnya. Tajuk tu sama dengan dakwaan dia. Apa yang dia kata? Dalilnya umum, sedangkan dakwaannya adalah khusus. Itu nampak tidak sesuai tu. Kalau dakwaan umum, dalil pun kena umum. Kalau dakwaan khusus, dalil pun kena khusus. Tak boleh dalil umum sedangkan dakwaan khusus. Dia tak boleh.
Tidak tepat macam tu. Tapi kadang-kadang berlaku begitu. Kenapa? Ini pasal kitab lama. Sebab tu kitab lama ni orang talaki, orang mengaji cara begini. Kalau baca sendiri tak faham. Tak faham. Imam Tirmizi mendakwa makruh atau dilarang beristinja dengan tangan kanan. Maksudnya ialah yang dilarang atau makruh itu hanyalah beristinja dengan tangan kanan sahaja, tidak perbuatan-perbuatan lain. Dalil berupa hadis Nabi SAW yang dikemukakan di bawah tajuk bab di atas pula umum, kerana ia melarang daripada menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Istinja, dalam tajuk istinja, guna tangan kanan ketika istinja. Ini guna tangan kanan saja, umum, kerana ia melarang daripada menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Menyentuh kemaluan, bukan kerana istinja ke apa, ikutlah. Begitu. Sama ada untuk beristinja atau untuk tujuan-tujuan lain, atau saja-saja menyentuh, tak boleh dengan tangan kanan. Hafiz Ibn Hajar mengemukakan pendapat Ibn Daqiq al-Aid untuk merungkai kemuskilan ini. Kenapa ni begini? Menurut Ibn Daqiq al-Aid, pada asalnya muqayyad, pada asalnya muqayyad haruslah dipakai dengan makna muqayyad. Mutlak pula haruslah dipakai dengan makna mutlak. Begitu asalnya. Kalau yang muqayyad dipakai dengan makna muqayyad lah. Yang mutlak dipakai dengan makna mutlak. Muqayyad ni apa makna muqayyad ini? Biar kita faham dulu. Yang faham tu tak apalah, faham dah kan. Tapi ada juga yang tidak faham. Muqayyad ini bahasa-bahasa Arab berqaid itu pun bahasa Arab lagi. Disebutkan sesuatu dengan ikatan tertentu, dengan syarat tertentu. Misalnya memerdekakan hamba mukmin. Hamba mukmin, bukan memerdekakan hamba saja. Hamba yang dikehendaki dimerdekakan itu hamba mukmin, hamba dengan qaid mukmin. Jadi hamba muqayyad. Itu orang panggil hamba muqayyad tu. Kalau kata kalau buat begini kena memerdekakan hamba saja, tidak mukmin pun tak apa, itu mutlak, tak ada diikatkan dengan apa-apa. Tak ada diikatkan dengan apa-apa, itu orang panggil mutlak. Jadi kita kena pakai begitu. Yang muqayyad kena pakai muqayyad, yang mutlak pakai muqayyad. Kan kalau bab air mutlak, air muqayyad, muqayyad sama lah. Mutlak tu air saja, air. Itu mutlak, tak ada terikat dengan apa-apa. Tapi kalau air kopi, itu muqayyad tu. Air kopi diikatkan dengan kopi, bukan air biasa. Air kopi itu muqayyad. Jadi maksudnya di dalam memahami sesuatu nas, kita kena faham kalau dia sebut secara muqayyad, yang muqayyad itulah yang dimaksudkan. Tidak boleh kita faham sebut muqayyad tapi maksudnya tidak muqayyad, mutlak. Mana boleh macam tu? Kalau tidak, misalnya dalam Quran dia sebut buat begini kena merdekakan hamba mukmin. Kenapa dia sebut mukmin? Sebut hamba saja boleh. Bila dia sebut hamba mukmin, makna itu memang dimaksudkan. Gitu. Memang dimaksudkan. Kalau tak sebut, memang tak kisah. Tak apalah, tidak mukmin asalkan hamba. Begitu. Akan tetapi ada kalanya tidak begitu. Mutlak mungkin dipakai dengan makna muqayyad. Muqayyad pula mungkin dipakai dengan makna mutlak.
Kadang-kadang ini perkiraan apa ni mujtahidin, imam mujtahid. Di sini dia nak pakai mutlak dengan makna muqayyad. Di sini dia nak pakai muqayyad dengan makna mutlak. Ini kerja orang yang mahir dalam ilmu usul fiqh. Di sini gini sepakat. Sebab itu kita tengok ada khilaf. Orang ni pakai sebab dia kata muqayyad, pakailah qaid itu. Yang ni kata tidak. Saya tak mau pakai itu. Sebab ni alat. Dia ada alasan lah. Dia ada alasan. Tak boleh saja-saja ikut suka hati. Sewenang-wenang itu tak boleh. Tak ada siapa pun guna macam tu. Mesti dia ada cara dia lah. Cuba kita tengok. Larangan beristinja dengan tangan kanan. Jadi yang dilarang guna tangan kanan itu untuk beristinja. Sedangkan Nabi SAW melarang seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Sentuh kemaluan. Tidak semesti istinja. Itu kan umum. Kalau istinja mestilah sentuh. Istinja tu. Ini tak mesti. Cuba tengok. Yang didakwanya khusus, tetapi dalilnya umum. Dalilnya Nabi larang sentuh zakar dengan tangan kanan. Sentuh buat apa? Tak ada sebut. Sentuh dalam keadaan macam mana? Untuk apa? Tak ada sebut. Jadi umum di situ, umum, mutlak, secara mutlak. Hadis Abu Qatadah yang sedang dibincangkan ini sebenarnya diriwayatkan melalui beberapa sanad. Ada antaranya yang diriwayatkan secara mutlak, dan ada juga antaranya yang diriwayatkan secara muqayyad. Itu bendanya. Kenapa di sini kita nampak Imam Tirmizi ni bijak? Memang orang terima pun aku ida, semua dunia aku ida. Memang dia bijak. Macam mana dia buat tajuk khusus? Dia guna hadis umum. Tajuk tu muqayyad, hadisnya mutlak. Orang mungkin kata begitu. Ini dijawab pada dia kan. Dia nak ajar kita jangan terus kata kalau orang pandai guna ni, dia dakwanya muqayyad, dia guna hadis mutlak. Jangan kita kata kamu tak pandai. Jangan tu kata begitu. Tengok dulu. Ada beberapa isnad. Ada antaranya yang diriwayatkan secara mutlak, dan ada juga antaranya yang diriwayatkan secara muqayyad. Jadi Imam Tirmizi buat tajuk dia pakai yang diriwayatkan secara muqayyad, tetapi dia tak bawa itu. Dia simpan. Jadi bila kita tengok seseorang imam, seseorang yang hebat, dia guna dalil tu tak sesuai dengan dakwaan dia, jangan kita terus kata kepada dia. Kita kena ingat mesti dia ada ni. Dia ada tu. Dia simpan. Memang betul ada pun. Yang muqayyad pun. Bukan yang mutlak. Yang ni memang betul lah mutlak. Tetapi ada yang muqayyad. Jadi yang muqayyad itulah yang dimaksudkan. Kita kata kalau dia pakai, bawa yang muqayyad itu terus ini, baru senang. Dia kira kamu kan ada guru, kamu belajar dengan guru kamu lah. Nanti guru kamu cerita, bukan saya buat, nak suruh kamu baca sendiri. Kamu boleh nak baca sendiri pun, tapi kamu kena pandai dulu lah. Belajar usul fiqh, belajar semua ilmu alat ni betul-betul kemas, baru boleh. Boleh baca sendiri pun boleh, tapi bukan semua orang mampu. Yang belajar dah pun kadang-kadang terlepas lagi. Begitulah. Oleh kerana di dalam sesetengah hadisnya tersebut secara muqayyad begini, idza bala ahadukum fala yamassanna dzakarahu bi yaminih. Itu yang muqayyad. Bermaksud apabila seseorang daripada kamu membuang air kecil, maka itu ada kesilapan ejaan, jatuh apa semua tu baiki sendirilah ya. Maka tu
Jangan sekali-kali ia menyentuh zakarnya, yakni kemaluannya, dengan tangan kanannya. Cuba tengok sini. Tidak muqayyad gitu. Kencing tu istinja lah. Dalam hadis tadi dia sebut sentuh saja. Tak cerita untuk istinja, kau untuk apa tak cerita. Ni hadis Abu Qatadah juga. Kenapa Imam Tirmizi tak bawa gitu? Dia belajar dengan guru dia, Imam Bukhari. Imam Bukhari lagi teruk lagi. Lagi banyak lagi guna macam tu. Dia saja ada yang mudah, dia tak guna yang mudah. Dia guna yang payah, yang susah. Dia ada tapi dia tak guna. Sebab apa tujuan dia buat begitu? Satu, dia nak mengajar kita bersangka baik dengan ulama-ulama. Jangan gaduh nak kata. Jangan terburu-buru terus nak kata bila tengok orang buat sesuatu yang nampak zahirnya macam silap. Dia tu siapa? Kena ada ni, kena simpan. Bila kita berhadapan dengan orang yang cerdik, orang yang alim, yang pandai, kena simpan. Jangan kita mudah-mudah nak terus kata ke dia. Satu. Yang kedua, dia nak ajar kepada kita, kalau kita tak ada semua, kita boleh guna ke tidak? Kita nak macam mana? Yalah macam sekarang ni lah, doktor kan, doktor yang belajar cara moden ini, dia kalau tak ada stetoskop dia tu, dia tak boleh tahu penyakit. Dia kena ada alat. Jadi mana bergantung tu. Kalau dia dalam hutan, mana nak ada benda tu. Nak cari ubat, dia tulis pergi farmasi dalam bandar ada lah. Kalau dia jatuh dalam hutan, nak cari farmasi mana? Sana. Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam besar nak ajar kita, kalau tak ada, kita nak guna yang mana? Boleh guna ke tidak? Cara nak guna ubat sebagai ubat, kita boleh kesan penyakit macam mana? Melalui mata boleh tengok, tangan boleh tengok, lidah boleh tengok, semua boleh. Apa ni, pegang nadi boleh kesan juga. Kalau pandai betul, dia nak ajar kita macam-macam cara, jangan satu cara saja. Itu tujuannya. Barulah jadi hebat betul. Ni masuk dalam hutan tak boleh nak kesan. Kalau tak ada ubat tu, tak boleh nak ubat dah. Tak tahu ubat. Padahal tanah tu jadi ubat, akar kayu jadi ubat, pucuk kayu jadi ubat, binatang jadi ubat. Dia tak tahu. Itu tujuan dia. Boleh guna. Itu cara Imam Bukhari lagilah hebat. Dia ada hadis, dia tak bawa tangan kosong. Seseolahnya dia nak ajar kita, kamu belajar silat, kena pandai. Macam mana pandainya? Kalau orang ada senjata macam-macam senjata, 10 orang, kamu tangan kosong, kamu boleh hadapi. Itu cara dia. Kosong tapi boleh. Itu cara Bukhari. Lagi hebat lagi. Mana hadis tak ada pun kita boleh buat keputusan. Benda ni sepatutnya macam mana, dari segi hukumnya macam mana. Tak ada hadis pun boleh buat keputusan. Dia nak ajar itulah kita. Sebenarnya benda-benda gini di dalam setengah yang lain pula tersebut secara muqayyad begini: la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Bermaksud, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu memegang zakarnya, yakni kemaluannya, dengan tangan kanannya ketika dia sedang membuang air kecil. Jadi ini semua ni berkait dengan ketika itu. Jadi tajuk Imam Tirmizi yang muqayyad itu sesuai, walaupun hadis dia, dalil dia tu sekali tengok nampak macam mutlak. Sebenarnya ada yang muqayyad juga. Kena tengok biar habis. Semua saluran riwayat dia tu kena letak di hadapan. Barulah kita nampak kesesuaiannya dengan tajuk bab yang dibuatnya. Jadi bukan saja-saja dia buat begitu, bukan mana-mandai dia. Dia ada hadis. Dalam keadaan sebegini, dalil mutlak boleh dipakai juga dengan makna muqayyad. Jadi yang mutlak tu kita pakai dengan makna muqayyad lah. Itu cara Imam Tirmizi nak ajarnya. Walaupun hadis itu mutlak, kita boleh pakai dah yang tu. Sebab apa? Pada hakikatnya ada yang muqayyad. Ada yang muqayyad.
Sekarang ni musim durian, musim durian sekarang. Kalau durian musangking misalnya contohnya, selalu dia ambil. Kemarin dulu dia ambil, buahnya macam tu lah. Jadi yang kemudian pun dia boleh kata, walaupun dia tak buka, dia tak tengok, dia tak belah tengok, dia boleh kata warnanya macam ni, ini sudah masak, ni gini, sudah boleh, dia boleh cerita walaupun tak belah, tapi dia boleh kata. Sebab apa? Sudah ada pengalaman yang lain-lain macam tu. Sama begitu juga di sini. Jadi kita boleh pakai juga yang dia kata tu walaupun dia tak belah. Begitu. Yang kemarin dia belah, berapa kali dah belah, memang warna macam tu. Memang lembut pun sudah lembut dah. Kalau sekian-sekian hari dia ambil, sudah lembut dah, dah sudah manis dah. Jadi dia kata, yang dia kata tu boleh pakai walaupun dia tak belah. Sama juga di sini, walaupun hadis itu mutlak, boleh pakai dah. Sebab apa? Tuhan dia tahu ini sebenarnya bukan mutlak, muqayyad ni ada di tempat lain. Begitulah caranya kalau kita nak mudah faham, bagi mudah faham, begitulah. Kerana perawi yang merupakan punca dan makhrajnya adalah sama. Ini yang panggil makhraj perawi. Abu Qatadah, saluran lain tu dia juga, maka boleh saja hadis mutlaknya dipakai dengan makna muqayyad. Berbeza keadaannya kalau punca dan makhraj bagi hadis tersebut berlainan. Lain cerita. Ini pasal perawi yang sama. Sebab itu Imam Tirmizi guna tidak salah di sini. Sebab hadis Abu Qatadah dengan dia ada berapa banyak lagi dengan dia? Perlu. Hadis Abu Qatadah banyak lagi yang muqayyad. Kalau kamu nak, kalau orang ni kurang ajar dengan dia, kalau kita katalah kurang ajar dengan dia, dia pun ambil. Ni. Sebab itu saya guna yang itu tu, sebab kira tak apa dah, yang tu pun sama juga. Mutlak itu boleh dipakai sebagai muqayyad juga. Itu kaedah yang dia nak ajar kita. Habis itu kemudian jadi tidak ada pertentangan sebenarnya di antara dakwaan Tirmizi di dalam tajuk bab dengan hadis yang dikemukakannya. Itu tidak ada pertentangan. Tak boleh kita kata tak sesuai ni. Sepatutnya sama-sama muqayyad lah, atau sama-sama mutlak lah. Ini tidak. Dia boleh dalam keadaan ini. 2. Hukum beristinja dengan tangan kanan menurut para ulama mujtahidin, jumhur ulama berpendapat beristinja dengan tangan kanan itu makruh tanzihi hukumnya. Sementara golongan Zahiriyah, sesetengah tokoh dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan makruh tahrimi. Ada khilaf di situ. Dalil jumhur ulama ialah hadis yang dikemukakan oleh Tirmizi di atas. Meskipun pada asalnya larangan boleh memberi arti haram. Asalnya haram, larangan tu makruh tanzihi dan juga makruh tahrimi. Namun ia tidak akan memberi arti haram di sini kerana ia hanyalah hadis wahid. Hadis wahid. Jangan sekali-kali. Jangan, itu larang lah tu. Sebab ini hadis wahid. Paling tinggi pun ia hanya memberi arti makruh tanzihi. Lantaran larangan itu hanya berkaitan dengan adab dan akhlak semata-mata. Kalau berkait dengan benda macam ni, ya sekadar itu saja. Selain itu ada pula hadis-hadis yang menunjukkan keharusan memegang. Jadi kena tengok pula. Nak kata ini tak boleh langsung ni jadi haram ni, kita nak kata haram. Tak ada begitu. Paling tinggi ulama Zahiri pun dia kata makruh tahrimi. Tak pergi ke haram. Tak pergi ke situ. Sebab apa? Satu, ini dalam perkara adab. Adab saja. Yang kedua, hadis itu hadis wahid.
Yang ketiga, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan boleh. Kalau dia haram, tak ada langsung yang akan menyebutkan boleh tu, harus. Sebagai contohnya hadis Talq bin Ali dan asar beberapa orang sahabat Nabi SAW yang lain. Ini contoh yang menunjukkan memang boleh, tak larang pun, tak salah pun, pegang. Dia kata qala rajulun masastu dzakari atau qala ar-rajul yamassu dzakarahu fi as-salah a'alayhi wudu, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Bermaksud, kata Talq bin Ali, ada seorang lelaki bertanya, saya tersentuh kemaluan saya, atau katanya seseorang menyentuh kemaluannya di dalam sembahyang, adakah ia kena berwudu? Jawab Nabi SAW, tidak. Ia hanya satu anggota dari tubuhmu, Nabi kata. Kata Ali, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW bersabda, ma ubali masastu dzakari au anfi. Aku tak kisah sama ada aku sentuh zakarku atau hidungku. Jadi ini satu anggota daripada tubuh kita. Inilah sebabnya. Jadi dia kata tak kisah tu, tak apa tu. Cuma pada ketika istinja tu dia nak kena kekotoran kan di situ. Pada ketika tu keluar kotoran, sama ada air kencing ataupun kalau kita kata air kencing lah di sini sebab apa ni, kalau dalam hadis tu, dalam hadis yang muqayyad tu dia sebut ketika kencing. Kalau tidak kencing, buang air besar lagilah tak patut guna tangan kanan, sebab di situ masa nak bersihkan najis. Jadi dia akan kena tangan itu. Jadi kalau ketika tidak dalam keadaan itu, bukan makna Nabi SAW larang semata-mata, tidak, tetapi kerana dia sudah bahagikan tangan kanan untuk benda bersih, tangan kiri untuk kotor. Jadi keadaan istinja tu kotor. Tapi kalau bukan dalam keadaan istinja, tak jadi masalah pula. Tak jadi masalah pula. Bahkan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dia pegang dengan hadis ni. Sebab tu bagi mereka bukan sekadar harus, bahkan tak batal air sembahyang. Kalau dalam sembahyang pun sentuh pun tak batal. Sama dengan sentuh hidung, sentuh telinga lah. Tapi buat apa nak sentuhnya? Buat apa nak sentuh? Tak sesuai tu. Sebab itu dia jadi makruh. Nak kata haram, kalau haram mesti tak ada ruang langsung. Jadi kalau pada ketika nak buang air, nak bersih tu pun makruh, ketika lain lagi dah tidak makruh. Ketika tu pun makruh saja, bukan haram. Bukan haram. Tiga, apakah illat larangan beristinja dengan tangan kanan? Ada beberapa yang layak disebutkan. Antara lainnya ialah kerana adanya hadis Aisyah dan lain-lain yang menunjukkan Nabi SAW menggunakan tangan kanan untuk perkara-perkara bersih dan mulia. Untuk perkara-perkara kotor pula baginda menggunakan tangan kiri. Jadi itu sebabnya. Kenapa ya tak bagi itu? Sebab tadi nak istinja kan, itu benda kotor. Nabi SAW amalan dia macam mana? Itu yang pertama. B, penggunaan tangan kanan untuk sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Lalu tangan yang sama juga digunakan untuk makan dan minum. Bukanlah amalan kaum dan bangsa bertamadun. Jadi nak ajar adab lah kepada kita, supaya kita ni beradab, ada peradaban. Iaitu orang yang beradab, orang yang bertamadun, dia tidak campur-campur gitu. Tidak campur-campur gitu. Dia lain-lain. Lain-lain. Macam kita di zaman yang maju serba mewah ni, kalau nak main bajunya lain, kasutnya lain, nak tidur lain,
nak pergi sekolah lain, nak pergi sini akan lain-lain itu. Itulah lambang orang yang pertama, orang yang maju, orang yang senang. Kalau benda yang sama semua, itu cara orang jakun macam tu. Jadi begitu juga dengan penggunaan tangan itu, khususnya di zaman dia, zaman dulu, di mana air itu sukar nak dapat, dan orang istinja guna batu. Bila guna batu, dia tak akan hilang sepenuhnya. Dia tak akan hilang sepenuhnya seperti mana kalau kita guna air. Tetapi dibenarkanlah sebab akan menyusahkan kalau tidak. Jadi dalam keadaan itu, kalau tangan itu beraya-raya, dibiarkan, tak ada bagi peringatan seperti ini, boleh jadi tangan itu beraya-raya dan itu menyebabkan kekotoran, menjadi punca kepada berbagai penyakit dan macam-macam lagi lah perkara yang tidak disenangi. Dan orang yang fikir dia ni tak kisah tangan kiri tangan kanan sama saja, dia akan berasa jijik. Dia akan berasa jijik. Itu sebabnya Nabi SAW larang. Yang ke C. Jadi kalau kita tengok orang yang tak kisah, kan orang kafir, kita tengok orang kafir yang tak kisah kanan kiri serupa dia sama aja. Cuba tengok. Apabila dia bertamadun, dia pakai sudu, dia pakai garpu. Kenapa? Sebab kalau tangan kanan tu dia rasa jijik, tak pernah sabarlah. Sebab tangan itu guna untuk macam-macam dah. Sebab itu dia guna sudu, dia guna garpu untuk bersih lah. Kalau kita ni, kalau kita tak ada sudu, tak ada garpu pun, dah tahu dah, dia tak guna tangan kanan kalau untuk kotor. Kita pun rasa senang hati kalau dia buat. Kalau dia buat apa, orang kata cucuk ke apa ke, buat kalau dia nak ramah dengan tangan dia pun kita tak kisah, sebab tangan dia bersih, senang hati kita. Kalau tidak, kita duduk fikir dia macam mana tu. Sebab itulah orang-orang zaman sekarang ni yang tak kisah, tak ambil hal tentang tangan kiri tangan kanan ni, bila dia nak bancuh apa-apa dia guna sudu, sebab dia tahu. Sebab dia tahu tangan itu dijijiki oleh orang kalau orang tahu. Begitulah. C. Untuk memuliakan tangan kanan berbanding tangan kiri. Jadi kita ni beragama, bila agama ni dia tinggi, tangan kanan untuk terima amalan yang baik, suratan amalan yang baik. Tangan yang bertuah dia lebih. Jadi kita kena jagalah tu sesuai dengan nak terima yang tu, amalan yang baik kita tu. Tangan kiri terima amalan-amalan yang buruk besok. Jadi dia nak menarik perhatian kita tu ke situ. Jadi jauh perginya, bukan sekadar guna gitu saja, tidak. Nak bagi peringatan juga kepada kita bahawa tangan inilah yang akan menerima suratan amalan kamu yang baik. Bukan tangan ni, sampai ke akhirat, bukan dalam dunia saja. Begitu maksudnya. Yang keempat, larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan itu adakah khusus ketika membersihkan najis sahaja atau pada ketika yang lain juga dilarang? Sesetengah ulama berpendapat oleh kerana ada hadis yang mengkaitkan larangan dengan keadaan membuang air dan istinja, maka setakat itulah kata dia. Yang lain pula kata tidak. Pada ketika lain pun dia tempat itu lebih sebenarnya kotor daripada tempat lain. Dari segi bau, dari segi apa pun begitulah keadaannya. Jadi mesti kena dijagalah. Kena dijaga. Habislah. Lepas tu dalam bab ini terdapat juga hadis daripada Aisyah, Salman, Abu Hurairah dan Sahal bin Hunayf. Jadi itu yang saya sebut di bawah tu hadis-hadisnya. Jadi Imam Tirmizi, itulah yang dikatakan isyarat fil bab tu, wa fil bab an Aisyah wa Salman wa Abi Hurairah dan seterusnya. Ada di sini kan dalam bab ni ada isyarat fil bab itu. Dan dia tidak sebut ini di mana itu, kita carilah. Dia sudah bagi dah kunci kepada kita. Seperti saya sebutkan tadi, bila dia sebut perawi itu, sahabat itu, kita carilah di dalam kitab-kitab musnad. Itu tempat dia. Satu. Yang kedua,
yang kita nak cari tu bab apa. Bab bersuci misalnya, bab ni jaga tangan kanan daripada digunakan untuk beristinja. Ini dalam bab bersuci lah. Jadi kalau berkait dengan bab ni kena cari di dalam kitab-kitab sunan. Gitu. Itu tempatnya. Hadis Aisyah dikemukakan oleh Abu Daud melalui saluran riwayat Ibrahim daripada Aisyah dan seterusnya. Itu tengok situlah ya. Ada semua itu disebutkan. Abu Isa berkata, Abu Isa tu dia sendirilah. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Jadi hadis yang kita baca ni, hadis yang ke-13 ini adalah hadis hasan sahih. Selain daripada Tirmizi, Bukhari dan Muslim juga turut meriwayatkannya. Jadi hadis ini cuma lafaz dia lain. Cuma lafaz dia beza sedikit. Jadi yang dimaksudkan dengan fil bab itu tidak mesti lafaz dia tu sama, asalkan berkenaan dengan perkara yang sama. Itulah yang dimaksudkan dengan fil bab. Dan Imam Tirmizi bila dia kata hadis ini hasan sahih, itu keliru. Kadang-kadang orang yang tidak belajar Tirmizi ini dia keliru, sebab biasanya kalau di tempat lain dia kata hadis ini sahih, hadis ini hasan saja, hadis ini dhaif. Tapi Imam Tirmizi dia tidak buat begitu. Dia ada maksud dia tersendiri. Sebab itu kitab Tirmizi ini sangat penting kepada orang-orang yang nak belajar hadis. Yang nak belajar ini tak dapat, tidak kena belajar. Sebab apa? Banyak sangat panduan yang dia bagi. Macam-macam lah pendapat ulama tentang kata-kata Tirmizi ini. Bila dia kata dua begini, hukum dia tu dua, hasan sahih. Ada yang mengatakan hasan atau sahih. Misalnya Hafiz Ibn Hajar mengatakan hasan atau sahih. Mana dia ada di sini au yang ditakdirkan. Hadza hadithun hasanun sahihun au sahihun. Tapi itu dibuang untuk ringkas. Maknanya sama ada hadis ini hasan atau sahih. Menurut setengah-setengah ahli hadis, dia menilainya sebagai sahih. Setengah-setengah yang lain menilainya sebagai hasan. Yang menilai sebagai sahih itu sebab dia kata perawi. Kalau nak tengok dari segi perawi, perawi dia ni perawi sahih. Bagi dia, ini perawi ni sahih, perawi sahih. Yang seorang lagi kata tidak, bagi dia ni perawi ni bertaraf hasan. Itu dari segi penilaian masing-masing tak sama. Dengan sebab penilaian tak sama itulah Imam Tirmizi kemukakan kedua-duanya. Ada yang mengatakan bertaraf hasan, ada yang mengatakan bertaraf sahih. Jadi hasan atau sahih. Kalau sahih itu tinggi lah, lebih lah. Kalau hasan pun boleh pakai dah. Itu satu. Yang kedua, bila dia sebut begini, dia nak isyaratkan kepada beberapa turuk, saluran riwayat daripada Abu Qatadah. Ini satu yang dia kemukakan, ini satu. Macam tadi kita bincang dalam huraian tadi, dalam syarah tadi, dia ada beberapa saluran dia, beberapa turuk dia. Dalam setengah-setengah tu ada yang sebut secara muqayyad, yang dia kemukakan tadi secara mutlak. Jadi dia nak cerita sini hasan sahih itu makna ada salurannya bertaraf hasan, ada salurannya bertaraf sahih. Gitu. Dia bagi panduan gitu. Dan banyak lagi lah sebenarnya saya sudah tulis dah yang tentang apa maksud kalau Imam Tirmizi kata hasan sahih. Kadang-kadang hasan sahih gharib. Tiga dia bagi. Apa maksudnya di dalam mukaddimah dahulu? Tengok semula lah itu, tengok semula. Nama Abu Qatadah Al-Ansari ialah Al-Harith bin Rib'i. Jadi ini cara Imam Tirmizi dia perkenalkan perawi-perawi dia. Kadang-kadang sahabat pun memang kita kenal dia sahabat, tapi kita tak tahu nama dia yang sebenar. Yang disebut-sebut yang kita tahu tu itu kunyah dia, bukan nama sebenar. Jadi Abu Qatadah itu kunyah, bukannya nama sebenar. Nama sebenar mungkin orang tak tahu. Sahabat-sahabat Abu Bakar tu Abu Bakar, mungkin ramai yang tak tahu nama dia sebenar. Padahal semua tahu.
betapa hebatnya Abu Bakar, kedudukannya di sisi Nabi, semua tahu. Tapi nama dia yang sebenar bukan semua orang tahu. Jadi Imam Tirmizi nak ajar kepada kita, bila kamu baca kitab hadis, mungkin dia sebutkan dalam senarai perawi dia tu, dia sebutkan dalam bentuk kunyah. Kamu cuba pastikan nama dia yang sebenar. Kamu cuba cari. Jangan pakai kunyah saja. Kena cari. Dia mesti ada nama dia. Kalau disebutkan nama, apa kunyah dia? Sebab nama mungkin mengelirukan. Nama Muhammad. Berapa ramai orang nama Muhammad? Jadi kalau sebut Muhammad saja boleh mengelirukan. Jadi kena cari kunyah dia. Sebab dalam kitab-kitab rijal dia akan sebut Muhammad ini, kunyahnya ini. Bila begitu lebih mudahlah, tidak jadi keliru. Itu tujuan Imam Tirmizi kemukakan begini. Dia nak ajar kita sebenarnya, orang yang belajar hadis, bahawa kalau bertemu dengan perawi-perawi itu banyak. Ada kalanya disebutkan disebutkan nama dia. Ada kalanya disebutkan laqab dia, gelaran dia. Al-A'mash. Al-A'mash. Kemudian kita tengok Sulaiman pula. Sulaiman sama lah. Sulaiman tu nama dia, A'mash tu gelaran dia. Jadi begitu. Jadi kita kena tahu. Macam di sini Qatadah, Abu Qatadah, namanya ialah Al-Harith bin Rib'i. Dia ni ada ringkasan. Kita bagi ringkasan tu di belakang tu. Hanya tidak berkesempatan menyertai peperangan Badar. Maknanya dia bukan ahli Badar. Ada pun peperangan-peperangan yang lain, semuanya disertai beliau. Itulah. Wallahu a'lam. Setakat itulah dulu untuk malam ini. Subhanallah. Ada apa-apa kemuskilan? Nota kita habis. Ya. Dia sebenarnya saya tidak tengok semua. Setakat yang kita tengok begitu. Mungkin ada. Mungkin ada. Dia sebut ada lah tu. Dia sebut tu ada lah tu. Jadi sebabnya kita bergantung kepada kitab, nak sebut tu kitab mana. Susah juga. Susah juga. Jadi kalau sebab saya buat ini banyak, boleh dikatakan rujukan utamanya Tuhfatul Ahwazi. Dia sendiri sebut dia tak tahu. Begitulah. Sebab itu satu bahagian yang lain pula, kerja lain pula. Satu kerja lain pula. Kalau kita tengok kitab-kitab yang tulis pasal ini pun kadang-kadang dia sebut, dia tak tahu juga, tak tahu setakat tu. Di mana duduk tu. Ya, ada lagi? Apa? Saya tak tahu. Setakat itulah dulu ya. Allah.